Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita yang mana kita akan buat latihan penuh peringkat yang ketiga. Ya, tapi kita ada 7 lagi kalimat insya-Allah yang saya akan berikan pada tuan-tuan ejaan sebenar dia. So hari ini saya akan berikan ejaan untuk subjek. Subjek tu kalau dalam istilah nahwu mubtada'. So ejaan mubtada' tu saya akan berikan hari ini. Dan sekali lagi saya akan berikan ejaan untuk khabar sebab mubtada' dan khabar ni dia selalu ada berdekatan ya. Jadi saya bagi lagi sekali lah kalau tuan-tuan pernah diberikan perkataan khabar tu, hari ni saya berikan sekali lagi. Kemudian isim kana, maknanya subjek kana. Subjek kana ni dia tak panggil subjek kana kalau dalam istilah nahwu. Dia panggil isim kana, bukan subjek kana. Tapi dalam istilah kita masa tuan-tuan baru belajar, saya kata isim kana untuk mudahkan tuan-tuan faham apa fungsi dia kan. Kemudian seterusnya ialah khabar inna, macam ni ejaan yang sebenar. Kemudian sekali lagi saya berikan perkataan fa'il. Fa'il maknanya pelaku kan. Jadi tuan-tuan akan tahu ejaan sebenar dia sekali lagi nanti insya-Allah. Kemudian naib fa'il, timbalan pelaku, timbalan pelaku. Fa'il tadi tu pelaku, kalau naib fa'il tu timbalan pelaku. Dan akhir sekali saya akan berikan perkataan baris depan. Baris depan orang Arab cakap dhammah kan. Nanti saya akan berikan sekali lagi. So tuan-tuan, hari ni kita akan bahaskan, hari ni dalam ayat kita akan bahaskan bahagian yang kedua daripada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga daripada surah An-Nisa, muka surat 77. So hari ni kita akan bahaskan sambungan selepas mathna wa thulatha wa ruba' tu, fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalikum adna alla ta'ulu. So kita akan habiskan ayat tu. Hari ni ada something yang istimewa yang tuan-tuan akan tahu hari ni. Kadang-kadang ada waktu tertentu kita tak tahu kenapa kalimat itu di berbaris atas. Jadi para ulama dalam kaedah ini dia assume ada satu kalimat yang sengaja tidak disebut. Hari ni tuan-tuan akan jumpa, nanti saya akan jelaskan pada tuan-tuan. Tengok-tengok kalimat tu, baris dia tu kita tak boleh nak identify kenapa. Kalau nak katalah dia baris atas, kita nak kata dia maf'ul bih, mana fa'il yang dia kena buat? Maf'ul bih kan yang kena buat kan? Mana fa'il dia yang dikena? Jadi kadang-kadang dalam keadaan macam tu, para ulama ni dia nak kita assume ada satu kalimat lain yang tidak disebut di situ. Contohnya macam contoh dalam bahasa Melayu ini ada kaitan dengan dengan contoh dalam ayat ni. Contohnya macam katalah kita pilih beberapa orang perempuan kita kata dia ataupun Fatimah contohnya, ataupun Azizah Azizah kita kata. Jadi Azizah ataupun Fatimah tu baris atas, Azizata ataupun Fatimata, begitu saja. Tapi kalau kita kata kenapa dia baris atas, kenapa tak baris depan? Sebab biasanya kalau mubtada' baris depan, tapi tak tengok Azizata baris atas ataupun Fatimata baris atas kan. Jadi kita assume saya nak kahwin, saya kahwini Fatimata. Jadi saya kahwin itu tidak ditulis, berpandukan daripada cerita ataupun kisah sebelum perkataan Fatimah itu disebut. Katalah dalam proses kita ni minta untuk pilih kau nak kahwin dengan siapa contohnya kan. Jadi kita pilih ramai-ramai, ada Fatimah, ada Azizah. Jadi katalah saya bagi contoh ni sebab ada kaitan dengan ayat ni lah. Ni hal yang berkaitan dengan perkahwinan bukan saja-saja. Okey. Katalah kita diminta untuk pilih dengan siapa kita nak berkahwin. Tiba-tiba kita tak sebut saya nak kahwini Fatimah. Saya kahwini tu kita tak sebut. Kita terus kata Fatimah ataupun Fatimata baris atas di hujung kan. Jadi dalam konteks tu kadang-kadang kita tiba-tiba jumpa perkataan tiba baris atas. Jadi kita tak tahu kenapa dia baris atas sebab tidak ditulis kenapa tiba-tiba Fatimata. Jadi kita tengok berpandukan daripada ayat ataupun kisah sebelum tu, macam kisah contoh yang saya berikan tu, kita diminta untuk memilih, tiba-tiba kita kata Fatimata. Jadi kenapa Fatimata? Kenapa tak kata Fatimatu? Kalau awak sebut Fatimatu tu sebagai mubtada' contohnya kena baris depan. Kalimat yang pertama isim kena baris depan, tapi kenapa tiba-tiba Fatimata tu baris depan? Baris atas. Kita nak badalkan dia dengan kalimat lain pun tak ada yang sesuai untuk kita badalkan. Jadi para ulama dalam kaedah tu dia assume ada satu kalimat lain yang sengaja dihazafkan. Contohnya saya kahwini Fatimah atau saya mahukan Fatimah. Macam tu. So hari ini kita akan jumpa contoh tu dalam Al-Quran. So mudah-mudahan tuan-tuan boleh nampak gambaran bagaimana para ulama membantu kita untuk kita memahami Al-Quran dengan lebih baik insya-Allah. So tuan-tuan ready? Muka surat 77 surah An-Nisa, kita ambil bahagian yang kedua daripada ayat yang ketiga. Muka surat 77. Bahagian yang kedua dari ayat nombor 3. So tuan-tuan tunggu sebentar insya-Allah.